وأجمل من كلام طرقت عيني، وأكمل من كلام تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan jamaah Masjid Al-Firdaus Misbahul Absar, para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai kita pada bahagian yang kali ini, iaitu bahagian yang ke-9 dalam kita membincangkan tema terbesarnya mengenai keharusan menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam pengajian lalu bahagian 8 kita menerangkan bahawa dalam menyambut Maulid dan dalam menyatakan bahawa hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Maulid adalah hari yang penuh dengan kesejahteraan dan keberkahan. Dan pada kali ini pula bahagian 9 ialah mengenai kelahiran Nabi adalah berita gembira. Jadi kita akan datangkan beberapa nas dan beberapa dalil yang menunjukkan kelahiran Nabi itu sendiri adalah berita gembira untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sudah mengetahui keberkahan itu wujud dan sabit pada hari kelahirannya, maka tidak menjadi kesalahan kita bergembira dengan kelahirannya kebaikan yang besar, kerana kelahiran Nabi adalah kelahiran kebaikan yang banyak. Jadi bila kita ini menerima satu kebaikan yang banyak, kita bergembira, dan digalakkan kita bergembira dengan hal-hal yang baik-baik, tak digalakkan kita bergembira dengan hal-hal yang buruk, yang maksiat, yang dosa. Dan kita disuruh bergembira dengan yang baik-baik, termasuk rahmat Allah, nikmat-nikmat Allah, kita disuruh bergembira dengannya. Daripada umum lafaz, daripada kata-kata firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dan apabila katakanlah dengan kelebihan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kamu bergembiralah. Itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan daripada harta-harta dunia kamu. Jadi kita digalakkan bergembira, tidak menjadi salah. Pada kali ini kita nak isbatkan, nak sabitkan apakah benar kelahiran Rasulullah itu adalah berita gembira. Ini kita boleh tengok antara yang ada dalam Al-Quranul Karim. Banyak disebut Allah Subhanahu Wa Taala mengenai tujuan Allah mengirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak tempat. Allah sendiri menyebut, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Rasulullah ini dibangkitkan sebagai mempunyai 3 fungsi yang besar. Menjadi saksi. Rasulullah itu saksi besar terhadap perbuatan umatnya. Kemudian mubasyiran, beliau sendiri bawa berita gembira. Kelahiran beliau berita gembira, beliau sendiri keluar bawa berita gembira. Berita gembira untuk siapa? Untuk orang yang taat padanya. Dan nadhiran, membawa berita amaran, memberitahu peringatan kepada mereka yang tidak mentaatinya. Jadi Rasulullah sendiri adalah berita gembira. Dan ayat ni banyak, kat mana-mana kita akan jumpa.
Dan Nabi Allah sebelum Rasulullah lahir, Nabi Allah Isa ada pernah menyebut dengan kaumnya yang dia ini datang mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini datang membawa berita gembira mengenai seorang rasul yang datang selepasku bernama Ahmad. Kedatangan Rasulullah lah berita gembira. Jadi bahagian ini kita nak isbatkan berita gembira. Dan dalam kehidupan kita pernah mengalami bahawa orang yang beritahu kita berita gembira mengenai kita, orang itu pun kita suka sekali. Mubasyiruka syarikun fi busyraka. Mubasyiruka syarikun fi busyraka. Orang yang memberitahu awak berita gembira, dia adalah sebahagian daripada berita gembira tersebut. Kamu sedang menunggu sepucuk surat daripada orang yang kamu tunggu-tunggu, yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Apabila postman tu datang, dia memberi kamu surat itu. Bila kamu dapat surat tu, kamu tahu surat tu daripada orang yang kamu kasihi, yang kamu sayangi, maka postman tu pun sebahagian daripada kegembiraan kamu. Sampai bila-bila. Sebab dia penyebab datangnya berita gembira. Islam adalah berita gembira untuk kita. Islam adalah sesuatu yang menarik dan gembirakan kita. Orang yang bawanya ke dunia adalah pembawa berita gembira yang besar dalam alam semesta. Tu contoh tadi ada contoh postman. Boleh juga kita datangkan contoh yang lebih real. Kita mendapat berita kelulusan, berita periksa, result periksa. Orang yang beritahu kita kawan kita, dia mengatakan dia dah tengokkan kita punya result, kita pass. Dengan dia juga kita suka, dengan dia juga kita gembira. Sebab tu berita gembira ni siapa bawa, dia terkena pancaran daripada kegembiraan tersebut. Berdasarkan ini saya bercerita, Abu Lahab tidak pernah dalam hidup dia menyukai apa saja yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada wahyu-wahyu yang Rasulullah sampaikan, semuanya dia tak setuju. Sebab dia adalah orang yang sangat-sangat fanatik kepada tradisional orang-orang Arab menyembah berhala. Dia sangat-sangat pro atau menyokong tradisional cara adat-adat orang-orang Quraisy yang ada di kelilingnya. Jadi apa yang Rasulullah bawa adalah sesuatu yang baru, yang tak ada dalam masyarakatnya. Dia menjadi penentang utama. Apa yang Rasulullah bawa penuh wahyu ke, akhlak yang murni pun tak dapat nak menukar dirinya. Tetapi ingat, Allah Maha Adil. Kita nak bercakap mengenai keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup Abu Lahab, pernah seketika beliau sangat-sangat gembira dengan orang bayi yang lahir yang bernama Muhammad. Abu Lahab pernah bergembira sebab Abdullah adalah adiknya. Abdullah ini adalah antara adik-beradik yang paling menarik dalam keluarga, telah meninggal dahulu. Maka mereka terasa begitu sepi dengan kehilangan Abdullah. Namun apabila Siti Aminah melahirkan seorang bayi lelaki, kegembiraan seluruh keluarga Abu Talib atau Abdul Muttalib begitu terserlah sekali. Orang yang paling gembira adalah Abu Lahab, kerana dia rapat dengan Abdullah, dia rapat dengan adik-beradiknya semua. Orang yang beritahu Abu Lahab, iaitu pembantunya, khadamnya sendiri yang bernama Thuwaibah. Dia beritahu, wahai Abu Lahab, Aminah telah melahirkan seorang bayi lelaki. Bila dia beritahu saja Abu Lahab yang Aminah telah melahirkan bayi lelaki, Abu Lahab melompat kegembiraan kerana orang Arab bangga dengan anak-anak lelaki. Maka dia gembira sehingga kan, wahai Thuwaibah, kau yang beritahu aku berita gembira ni, kau aku merdekakan.
tak jadi hamba lagi. Sampai begitu kuatnya kegembiraannya. Maka oleh kerana sedikit daripada hidup Abu Lahab yang pernah bergembira sedetik dalam hidupnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, menanyakan tentang hal keadaannya dalam kubur. Maka Abu Lahab mengatakan, aku diberikan azab sepanjang masa, melainkan pada setiap hari Isnin dihentikan azab kuburku dan diberikan aku minuman susu sebesar 2 jariku ini. Dia dapat minum lagi, berhenti azab. Lain hari Selasa sambung lagi, hari Isnin dia tak diberikan azab oleh Allah. Abu Abbas atau Abdullah bin Abbas atau pakciknya sendiri atau Al-Abbas menanyakan kepadanya, apakah sebab demikian yang kau ini diberikan anugerah seperti itu? Kata beliau, aku pernah bergembira pada hari Isnin dengan kelahiran anak saudaraku yang bernama Muhammad. Jawab itu saja. Jawapan itu ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam riwayat Bukhari. Maka dalam kisah demikian itu, maka alim ulama berpendapat, kalau yang terang-terang manusia yang sedurjananya Abu Lahab diturunkan sebuah surah yang mencerca tentang perbuatannya menentang Nabi, yang secara pastinya dalam surah itu menceritakan siksaannya dalam kubur akan terus menerus, dan isterinya akan membakarnya juga bersama-sama dengannya, membawa kayu-kayu dan sebagainya. Maka orang seperti ini diberikan keringanan. Yang tak beriman dengan Rasulullah diberikan keringanan kerana bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi orang yang beriman, yang percaya dengan Nabi, kalau dia bergembira, double Allah akan beri. Allah akan berikan anugerahnya berlebihan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dikasihi, dan hari yang dilahirkan adalah hari yang paling agung, yang dirahsiakan daripada antara makhluk-makhluknya. Jadi ini antara perkara yang kita nak share sedikit, bahawa dikatakan Abu Lahab yang tak beriman pun mendapat kekurangan azab kerana pernah bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi bergembira selepas Rasulullah mendapat syariat, selepas Rasulullah menyampaikan ajarannya, sudah tentu lebih lagi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, bergembira dengan Maulid Nabi adalah nur. Bergembira dengan hari Maulid adalah nur dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati orang mukmin. Kalau tak diberikan nur tersebut, tak akan gembira. Pernah tak kita mendengar orang pada hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam memarah-marah pada hari Maulid Nabi, marah-marah kepada ketika Rasulullah, hari yang Rasulullah lahirkan? Patutnya kita bergembira pada hari itu, kerana hari itu adalah mengingatkan kita hari lahir kekasih kita, hari lahir Nabi kita. Kalau tak kerana perjuangannya, kita hari ini seperti haiwan yang tak beragama. Maka kerana baginda itu berusaha gigih itulah, maka kita bergembira dengan penat lelahnya itu, kita bersyukur pada Allah, maka kita bergembira pada hari tersebut. Tak eloklah seorang Muslim marah-marah menjadi terpekik sana terpekik sini pada hari Maulid, kerana itu menyamai perbuatan iblis. Imam Ibnu Katsir ada mengatakan bahawa iblis tidak pernah menjerit sekuat-kuatnya sehingga mendembusi suaranya kepada langit, kerana terlalu kuat pekikannya, melainkan dalam 4 hari dalam hidupnya. Iblis pernah memekik hanya 4 hari. Pekik kerana apa? Menyesal, geram dan marah. 4 kali diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kali yang pertama iblis menjerit, geram, marah, menyesal adalah hari yang dia dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan namanya iblis daripada nama yang mulia sebelum itu. Yang kedua, hari yang dia pekik dan dia menjerit kerana marah adalah hari di mana
dia itu diturunkan ke dunia selepas dia dah dudukkan di langit yang begitu lama, diturunkan ke dunia. Itu bahagian yang kedua. Hari yang ketiga yang iblis ni menjerit sekuat-kuatnya, tanda geram dan marah, adalah turunnya surah Al-Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari diturunkan surah Fatihah, iblis menjerit sekuat-kuatnya, menangis sekuat-kuatnya kerana menyesal terhadap sesuatu yang telah berlaku. Yang keempat, iblis menjerit sekuat-kuatnya, marah, geram dan menyesal adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayugialah kita orang mukmin pada hari Rasulullah dilahirkan, kita meluahkan kegembiraan, mempamerkan kegembiraan dan keceriaan. Kita tak jadikan dia sebagai hari raya, tapi kita boleh jadikan dia semacam hari yang semacam hari raya. Ingat, hari raya dalam syariat ada dua, Idul Fitri, Idul Adha. Adakah salah kita jadikan hari raya daripada kita sendiri, bukan daripada syariat? Tak salah. Kalau kita boleh adakan Idul Watan, hari kebangsaan, hari ibu, hari lahir, macam-macam hari kita ada. Apakah salah kita adakan satu hari untuk ulang tahunnya kelahiran Rasulullah? Tak salah. InsyaAllah pada episod akan datang kita akan cuba akan, mungkin kalau tak yang ke-10, sebab hari ini yang ke-9, mungkin yang ke-11, mungkin yang ke-11 atau yang ke-10, tengoklah. InsyaAllah kita akan diterangkan tentang boleh atau tidak hari lahir Rasulullah kita jadikan dia Eid, hari holiday kita. Sebagaimana setengah-setengah negara hari lahir Rasulullah adalah holiday. Apakah salah melanggar syariat? Sebenarnya tidak. Nanti kita akan dengar dalil-dalilnya insya-Allah. Setakat ini kita hanya mengatakan adalah kegembiraan yang pasti pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Di mana pada hari Rasulullah dilahirkan bertemu dua kebaikan sekaligus. Hari lahir Rasulullah adalah hari kewafatannya, dan kedua-dua hari ini ada dalam hadis Nabi SAW, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hadisnya panjang pada jemaah sekalian, saya ambil sedikit. Hadis yang mengatakan penghidupanku satu kebaikan dan kewafatanku satu kebaikan. Jadi dua kebaikan ni terjadi pada satu hari, iaitu 12 Rabiul Awal. Hari itu adalah hari kehidupan Nabi, hari itu juga hari kewafatan Nabi. Sebab itu kita sambut 12 tu bukan hanya setakat Rasulullah lahir, tapi kebaikan yang tercantum keduanya. Para sahabat pernah menanyakan, kalaulah kehidupanmu satu kebaikan, kita semua faham, kita nampak kehidupanmu datangnya wahyu, datangnya syariah. Tapi bagaimana kewafatanmu satu kebaikan? Nabi menceritakan, maka apabila aku telah meninggal, semua amal-amal umat akan dipamerkan kepadaku. Kalau aku dapat melihatnya perbuatan si fulan itu umatku adalah baik, aku akan memuji Allah bagi pihaknya. Dan apabila aku melihat perbuatannya jahat dan buruk, aku akan beristighfarkan kepada Allah bagi pihaknya. Bukankah itu satu kebaikan para jemaah sekalian, yang Rasulullah ketika ini istighfarkan untuk umat dan tahmidkan untuk umat atas kejayaan dan kebaikan mereka, dan istighfarkan atas kesilapan dan kesalahan mereka. Mana nak cari seorang Nabi dalam kubur istighfarkan untuk umatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah itu satu kebaikan? Maka ini semua berlaku pada 12 Rabiul Awal. Maka sebab itu kita harus menunjukkan, mempamerkan kegembiraan. Sebagaimana ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita semua sepakat, tak ada satu orang pun menentang. Daripada zaman salaf sampai ke zaman kita, semua ulama ahli sunnah wal jamaah menyokong, menerima, sepakat untuk bergembira pada hari kelahiran Rasulullah, dengan disyaratkan jangan sampai melanggar batas dalam cara menyambutnya. Jangan sampai ada maksiat dalam cara kita menyambutnya. Itu saja syarat dia. Selagi tak melanggar syariat, diperbolehkan apa cara. Jadi kita diizinkan, dibolehkan untuk bergembira dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu saja buat ketika ini. InsyaAllah
kita akan cuba sambung balik pada bahagian yang ke-10 nanti, mengenai boleh tak kita berkumpul atau boleh tak kita ini mengkhususkan satu hari itu untuk mengingati Rasulullah. Apakah mengkhususkan hari itu diperbolehkan? InsyaAllah akan dibincangkan lagi, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.